apa namanya, mendapatkan maklumat lah dan sebagainya. Yes, saya tahu ada yang dah hantar semua kan. Alright, betul. Tapi untuk pengetahuan kamu, benda ni bukan hanya digunakan untuk kerja lapangan saja, okay? Nanti bila kamu dah naik tingkatan 4, next year tingkatan 4, tingkatan 5, kalau tak ambil geografi pun tak apa, ilmu kemahiran geografi ni kamu boleh pakai. Kan? Alright. Ilmu kemahiran geografi ni kamu boleh pakai especially untuk membina graf. Kerja lapangan saya kena kira kenderaan. Ya, itu memang biasa. Alright, kenderaan iaitu bagaimana cara kedatangan murid ke sekolah. Betul tak? Kamu kena kira berapa biji kereta, berapa biji bas sekolah, berapa biji motor dan sebagainya. Itu normal. Itu yang paling senang untuk cikgu kamu beri kepada kamu. Bukan senang kepada cikgu kamu, senang untuk kamu sebenarnya. Sebab kawasan sekolah tak perlu nak pergi mana-mana dan sebagainya. Itu biasalah. Alright. Okay. So untuk bab 1 hari ni saya akan ambil bab untuk geografi, saya akan ambil bab 1 jadual dan juga graf, alright. Di mana ini adalah satu-satunya kemahiran geografi yang kamu akan bawa sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Sebab apa, bila kamu masuk universiti pun, okay, tak kira lah kamu tak ambil, cikgu saya tak ambil lah subjek geografi tingkatan 4, tingkatan 5 ataupun dekat universiti sebab saya tak minat geografi. Tak apa. Cikgu pun tak ambil geografi tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga di universiti semua. Tetapi kemahiran geografi yang cikgu belajar tingkatan 3, cikgu guna sampai sekarang sehinggalah saya menjadi guru. Walaupun dulu, okay, kemahiran geografi yang cikgu belajar buat graf contohnya adalah teknik dia berbeza, iaitu kami menggunakan teknik manual. Tapi kamu semua sekarang hari ini adalah teknik yang lebih mudah, iaitu yang telah dikomputerkan. Kamu menggunakan teknik komputer, betul tak? Nanti kejap saya baru perasan. Saya lupa nak apa namanya, naikkan saya punya ni. Alright, dah. Teknik manual tu macam mana? Manual tu daripada kita dapatkan data, okay, kemudian kita tukarkan kepada maklumat, okay, kemudian kita bina graf, semua tu manual. Kalau macam kamu sekarang boleh menggunakan komputer, betul tak? Membina graf. Kemudian kamu print out, betul? Kalau nak dapatkan data tu confirm lah kamu kena buat manual kan, melalui pemerhatian dan sebagainya, betul tak? Kemudian kalau nak bina graf tu kamu boleh buat manual ataupun kamu boleh buat menggunakan komputer. Tapi kebanyakan cikgu dia akan suruh kamu buat menggunakan secara manual lah, di mana kamu perlu melukis graf kan. Nampak tu? Alright. Betul tak? Okay. So hari ni saya teruskan dengan ciri dan kegunaan jadual. Sebelum kita masuk kepada membina graf dan semua ni, alright. Cikgu nak terangkan berkenaan dengan ciri dan kegunaan jadual. Okay, jadual merujuk kepada data dan maklumat yang dikumpul dan disusun dalam bentuk kolom. Secara menegak dan juga mendatar. Okay, itu adalah jadual. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya dengan kamu. Ini adalah maksud jadual. Data dan maklumat, okay, yang disusun dalam bentuk kolom. Okay, so itu jadual, semua orang tahu. Jadual apa? Jadual mesti ada kolom dan juga baris, betul tak? Semua orang tahu. Tapi tak ramai orang tahu apa dia perbezaan antara term ini iaitu data, alright, dan juga term yang lagi satu ini iaitu maklumat. Alright. Boleh tak kamu beri saya maksud ataupun apa perbezaan data dan juga maklumat? Kadang-kadang kan bila saya tanya dengan student saya, apa dia data dan juga maklumat? Kebanyakan mereka 50% lah boleh kata no, bukan 50%. 70% mereka tidak mengetahui apa perbezaan data dan juga maklumat. Hanya 30% sahaja yang boleh membezakan ataupun yang boleh memberi maksud, yang tahu apa dia data dan apa dia maklumat. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, apa dia data dan maklumat, saya hanya akan bacakan
apa namanya, jawapan yang betul saja. Yang lain tu bukan. Ada yang bagi saya maksud dah, faham? Data, ya, Lung Min Lee. Data belum diproses. Okay, so maklumat Min Lee? Yes, very good. So you understand what's the difference between data or data and maklumat dan juga information. Data kiraan jumlah dapatan yang belum diproses. Betul Syahira dan juga Mindy. So dua orang dah beri saya jawapan yang betul. Yang lain tak apa. Okey, alah cikgu saya ni salah, tak ada. Okey. So kalau belajar memanglah salah. So kita saya bagi kamu makna dekat sini, tolong tulis dekat mana-mana kalau ada kertas, kalau ada ni macam ni saya buat dekat dalam nota kita sahaja. Alright, data dan juga maklumat, apa perbezaan ataupun maksud dia. Okey. Ya, betul. Maklumat dan data Syaira ada bagi tahu, Minggir ada bagi. Ada lagi seorang tadi, saya tak nampak, minta maaf ya. Laju chat tu. Alright, so data adalah apa dia? Cikgu nanti bagi nota bertulis ya. Boleh, saya akan uploadkan nanti. Saya akan minta Anus Department uploadkan yang ini. Alright, data ialah apa tadi? Mingli ataupun Syaira. Syaira tadi dah letak dah dekat sini. Mana? Kejap. Alahai. Dia kata kiraan jumlah dapatan yang belum diproses. Betul. Data ialah dapatan yang belum diproses. Diproses ni maksudnya belum belum diterjemah. Belum diproses iaitu diterjemah. Macam ni. Itu adalah data. So kamu ada benda tu, contohnya jadual ini. Kamu ada jadual ni, kamu tengok jadual ni. Kemudian kamu akan bagi tahu dekat kawan kamu. Okey, bagi saya data berkenaan dengan cara murid tingkatan 3 Aristotle datang ke sekolah. Alright. So, kamu baca. Okey? Kamu baca. Alright. Berdasarkan data ini saya mendapati bahawa bilangan kenderaan iaitu bas, bilangan murid yang menaiki kenderaan iaitu bas ramai 5 orang. Bilangan murid yang menaiki van iaitu 4 orang. Bilangan murid yang menaiki MRT iaitu seramai 6 orang, yang menaiki kereta sebanyak 10 orang dan yang berjalan kaki sebanyak 2 orang. Nampak tu. So apabila kamu proses maklumat itu, data itu ataupun dapatan itu, ia bertukar menjadi maklumat. Faham tak? So benda yang sama. Once kamu tengok benda ni, sebelum kamu proses dekat dalam kepala kamu ni, alright, ini adalah data. Okay, belum diproses, belum diterjemah. So apabila pemprosesan ataupun dilakukan, iaitu terjemahan kepada data ini dilakukan, dia dah bertukar kepada maklumat. So kat sini kita boleh tulis apa beza dia maklumat pula. Maklumat ialah data yang telah diproses, ataupun yang telah diterjemah. Simple? Faham? Faham tak? Sebab tu saya kata 30% mungkin boleh beza. 70% lagi mungkin tak dapat beza. Ada setengahnya dalam 70% tu, 20% dia bukan tak boleh beza tau. Dia boleh beza, tetapi dia tak tahu macam mana nak bagi tahu. Betul tak? Kamu tahu data tu macam mana, maklumat tu macam mana, tapi kamu nak explain tu tak reti. Tak reti lah nak tulis, cikgu. Kan betul dia kata dia faham tapi dia tak tahu macam nak tulis dia macam ni. Alright, apa dia data? Data ialah dapatan yang belum diproses. Kamu dapat maklumat itu, kamu dapat data itu tetapi kamu belum proses dia lagi. Alright? Kamu dah kategorikan semua dan sebagainya, tapi kamu belum proses dia. Okey, maklumat pula adalah data tadi tetapi kamu dah terjemah, kamu dah proses. Alright, contohnya yang masa saya cakap tadi lah, berdasarkan jadual yang diperolehi, ni kamu dapat jadual ni. Bila kamu dapat jadual ni, kamu tengok je jadual ni, kamu terima jadual ni, ia adalah dalam bentuk data sebab dia belum diproses. Alright?
Tetapi once kamu melakukan terjemahan, once kamu dah proses dia, contoh kamu dah bagi tahu berdasarkan jadual ini, didapati bahawa 10 orang murid datang ke sekolah menaiki kereta. Ia dah bertukar kepada maklumat. Simple. Itu beza dia. Alright? Boleh senang je. Senang tapi nak bagi tahu dia dalam perkataan, okey, saya faham, agak sukar. Saya pun pernah menjadi murid. Alright? Susah nak translate dalam bentuk ayat, nak tulis pula. Tak dalam bentuk ayat mungkin kamu dalam kepala okey aku faham. Aku faham macam mana. Alright? Tapi bila nak tulis, ni yang tak boleh ni yang lemah ni. So kamu kena faham, kamu macam mana pun kena tukar dalam bentuk ayat sebab kita nak bagi jawapan kepada guru. Kamu dalam 2-3 hari lepas ataupun minggu lepas viral satu screenshot daripada seorang murid ni. Nanti kejap. Kejap ya. Saya nak tengok. Bukan, yang ni tak boleh. Saya nak tunjuklah dengan kamu. Tapi mungkin kamu perasan kot. Okay? Viral lah baru-baru ni dalam Twitter semua. Murid ni dia jawab soalan. Dia boleh lukis voice note WhatsApp punya simbol tu. Punya apa nama dia? Yang apa nama tu? Yang voice note punya data dia tu lah. Data pula dah. Yang icon dia tu, chat dia tu. So kita kena tekan play. Baru kita dengar suara. Betul tak? Itu voice note dalam WhatsApp. Dia lukis benda tu. Okay. Jadi dalam pemerhatian cikgu atau dalam pendapat cikgu, mungkin student ini dia tahu macam mana nak cakap, dia tahu macam mana benda tu tapi dia tak boleh nak tulis. Kan? Memang agak funny tapi memang tak boleh lah kamu nak jawab macam tu kan? Janganlah lukis benda tu pula dalam soalan esei pula. Kalau betul-betul benda tu boleh play, tak apa, benda tu tak boleh play pun. Kan? Jadi kamu kena tahu bagaimana cara nak menulis. Alright. Okey, ciri yang terkandung dalam jadual. Okey, ini bahagian ciri. Ciri ni saya tak nak cakap berkenaan jadual sahaja. Okey, untuk bab ni kan kita wrap up kan semua kan. Okey, ciri yang pertama sekali kalau kita tengok jadual, okey. Yang ini, okey, ciri yang pertama untuk jadual saya letakkan di sini, kamu kena ada tajuk. Ini yang pertama. Okey, tajuk. Tajuk yang mana? Yang ni lah. Ini dia tajuk. Okey. Ini dia adalah tajuk. Nampak tu? Alright. Ini tajuk. Okey. Ini ciri yang pertama. Jadual kamu kena ada tajuk. Kalau tak ada tajuk, tak sah. Okey. Tak sah jadual kamu. Alright. Maksudnya salahlah jadual kamu. Dia kena ada tajuk. Kalau kamu bagi saya jadual, even though daripada header dia ataupun header ni kita panggil apa ya dalam jadual kepala. Bukan, tajuk jadual lah. Kira header ni tajuk jadual ni. Saya boleh nampak ni dekat sini bahagian row yang pertama ataupun baris yang pertama. Alright. Baris yang pertama saya tahu ini adalah kenderaan, sini adalah bilangan murid. So jadual ini mestilah berkenaan dengan apa namanya bilangan murid yang datang ke sekolah, cara kedatangan sekolah, cara kedatangan murid ke sekolah. Saya boleh faham, tetapi murid yang mana? Okey, murid darjah berapa? Tak tahu. Betul tak? Jadi that's why pentingnya untuk kamu berikan tajuk. Okay. So jadual 1.1 ataupun kalau kamu tak nak tulis jadual 1.1 ni pun tak apa. Jadual 1.1 ini adalah berdasarkan nota ni. So dia ada beberapa jadual dan sebagainya. So kena spesifik betul. Tajuk kamu kena spesifik tetapi simple. Tak payahlah nak buat tajuk sampai macam 2-3 baris esei, tak payahlah. Jangan jadikan short essay pula kamu punya tajuk tu. So simple, tengoknya macam ni saya masukkan yang ni tak payahlah. Kita tutup yang ni. Yang ni tak payah. Mana dia? Saya nak letak, okey. Yang ni mungkin kamu tak payah letak. Alright. Kita tutup yang bahagian jadual tu. Okey, sebab ni adalah berdasarkan nota tu lah. Okey, dia adalah jadual yang keberapa. Alright, cara murid
tingkatan 3 Aristotle datang ke sekolah pada tahun 2018. Jadi, bila seseorang dapat jadual ini, dia tahu, oh ini adalah cara murid datang ke sekolah. Murid yang mana? Tingkatan 3 Aristotle. 3 Aristotle tu yang tahun bila tu? Nampak? Tahun 2018. So, your title must be specific and short. Simple and specific. Faham tak? 2 baris ayat, mungkin ini adalah 1 ataupun 2 baris ayat pendek sahaja, tapi semua tapi dengan tepat. Macam tu. Alright. So ini adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua, jadual kamu, okay, mestilah ada. Yang kedua apa? Data. Mestilah ada data dia ni. Data dia ni iaitu inilah dia. Yang kamu dapati ni, dapatan ini, data. Sekejap ya. Data, iaitu dapatan. Dapatan dia. Dapatan dia. Nampak yang ini. Kamu mestilah ada data. Kalau kamu bina jadual, kamu dah ada tajuk bina jadual ni. Kamu dah ada kolom 1, kolom 2, dah ada header kolom semua, tetapi tak ada data inside, empty, kosong. Maksudnya jadual itu nothing. Betul tak? Tidak memberi apa-apa makna. Okey, jadual itu tidak bermakna pun. Okey. Dan yang ketiga sekali, yang paling penting selain daripada tajuk dan juga data tadi, nombor 3 mestilah kena ada sumber. Apa ni degil sangat ni? Alright. Mestilah kena ada, which is nombor 3, sumber. Okey. Sumber mesti kena ada. Alright. That's why bila kita dapatkan apa-apa sahaja berkenaan dengan daripada maklumat daripada internet dan sebagainya, orang akan tanya mana sumber dia. Itu adalah sangat penting. Untuk kamu tahu sama ada benda tu betul ataupun tidak. Sebab kadang-kadang ya kelas, benda yang ada sumber ini pun tak betul. Ini kan pula kalau tak ada sumber. Skala kenapa? Skala bukan kat sini sayang. Skala bukan dekat dalam jadual. Ini adalah 3 ciri jadual. Alright, skala nanti dekat dalam graf. Alright, ini jadual. Okay, so jadual mesti ada 3 benda ni ataupun setengah-setengah buku mungkin kata 4. Alright, mungkin kata 4 di mana data dengan maklumat tu sebenarnya sekalilah. Saya sekalikan dekat sini dapatan dan juga data ataupun dapatan serta maklumat ni benda yang sama. Letak yang maklumat tu dekat data sini. Okay. Atau maklumat. Benda yang sama. So mestilah jadual kamu mestilah kena ada data dan maklumat. Sumber kalau dalam exam kat mana nak dapat? Okay. Kalau dalam exam biasanya dia akan bagi kamu dalam bentuk macam ni. Kalau dia tak bagi kamu jadual lah, tapi biasanya kalau soalan keluar, dia akan suruh kamu lukis graf, tapi dia dah bagi kamu jadual. Kalau dia tak bagi kamu jadual, dia akan bagi kamu dalam bentuk raw material of data yang kamu boleh olah. Contohnya macam ni. Ini adalah apa kita panggil ni survey ataupun tinjauan tinjauan yang dilakukan macam yang kawan kamu kata tadi kerja lapangan dia kena kira kenderaan iaitu kena ada dekat depan gate sekolah ataupun pagar sekolah. Okey, catat berapa orang yang masuk, naik apa dan yang datang sekolah naik apa dan sebagainya. Okey, so kalau kamu tidak diberikan jadual yang tadi, yang saya dah bina tadi, kamu biasanya akan diberikan jadual dalam bentuk ni. Alright, ini adalah raw material dia, raw data kasar melalui survey, melalui tinjauan. Ini yang first sekali. Alright, so apabila kamu dapat yang ni, kamu kena convert into this. Kamu kena convert maklumat ini, okay, dan kamu kena bina dalam jadual kekerapan. Ini kita namakan jadual kekerapan. Alright, kalau kamu diberi dalam bentuk ini, faham tak? Kalau kamu diberi dalam bentuk ni, kamu kena buat pengasingan dulu sama ada kereta, bas, motor, MRT, van. So inilah dia jadual kekerapan, alright.
So bila kamu dah dapat jadual kekerapan, kamu bina. Okey, siapa yang naik bas? Okey, 1. Oh, dia ni naik bas juga 2. Dia ni naik bas juga 3, 4, 5, zap. Macam tu. Ni dah belajar kan jadual kekerapan kan? Betul tak? Alright. Kemudian totalkan. Bila dah kamu totalkan daripada jadual kekerapan ini, barulah kamu bina jadual yang saya tunjukkan tadi. Yang dekat atas tadi tu. Jenis pengangkutan yang digunakan oleh tingkatan 3 Farabi ke sekolah pada tahun 2018. Okey, daripada sumber soal selidik yang kamu jalankan. Ni soal selidik lah. Okey, kalau survey pemerhatian ni kita tak payah soal kan. Yang ini melalui soal selidik. Soal selidik ni maksudnya kamu tahu kan perbezaan survey ataupun pemerhatian, monitoring tinjauan ini, survey ni tinjauan ataupun soal selidik. Soal selidik ni kamu kena tanya orang tu. So dalam kelas kamu ada lebih kurang 28 orang contohnya lah. Kamu siapkan satu borang soal selidik. Ya betul Farzana, kena pakai borang. Alright, tulis mungkin dekat nama kat borang tu kamu dah siap-siap dah tulis nama. Okay, so kamu biarkan dia tick mana yang dia naik. Okay, kenderaan mana yang dia guna. Sumber tu ada berapa cikgu. So biasanya sumber memang boleh lebih daripada 1. Tapi kita biasanya berdasarkan 1 sumber sahaja untuk satu-satu dapatan. So contohnya yang ini melalui sumber soal selidik, dia mungkin gunakan borang soal selidik. Dia hantar diberi kepada rakan-rakan dalam kelas, kemudian rakan dijawab dan beri kepada dia dan dihasilkan jadual ini. Kemudian dia bina jadual kekerapan dan akhirnya dia bina jadual ini. Faham? Okey, itu adalah ciri jadual yang pertama. Ciri jadual yang pertama. Itu adalah ciri jadual. Alright, ciri graf pula. Ini adalah graf. Alright, ini adalah graf. So dekat graf ini, nampak ni? Ini adalah graf, alright. Ataupun kalau nak lebih menarik lagi, saya buka kamu punya buku teks. Ini buku teks. Kita cari graf yang nampak ni. Ini adalah ciri-ciri graf. Ciri wajib. Kalau tak ada ni, tak sah nikah. Tiba. Alright. Tak sah graf dia. Alright. Kalau kamu tak ada kelima-lima benda ni. Alamak, dia dah bunyi balik lah. Brep. Minta maaf saya dah cakap dah tadi. Tapi untuk kerja dia mungkin. Alright, so benda yang pertama yang perlu kamu ada, saya tandakan dekat sini. Benda yang pertama sekali. Alright, tak kisahlah. Sebenarnya tak ikut kronologi pun. Dia tak ada kronologi. Alright, tapi benda yang kamu kena ada ialah 1 tajuk. Okey, graf mesti ada tajuk. Okey, jangan tak ada tajuk. Contohnya dekat sini, cara murid tingkatan 3 Mutiara datang ke sekolah pada tahun 2016. So, back to this. Okey, kalau dekat sini, ini dia tajuk dia. Okey, ini adalah tajuk. Okey. Cara murid 3 Aristotle datang ke sekolah pada tahun 2018. So ini adalah tajuk. Alamak, sing pula dah. Okey. Ni tajuk. Tadi dia dah berhenti. Kan, ni dia bunyi balik. Alright. Yang kedua. Okey, ciri yang kedua. Okey, kalau graf dia ada 5 ciri. Dia marah tu. Tu lah pasal dia marah pula. Okey. Yang kedua kena ada paksi. Nampak ni paksi. Paksi dia, paksi menegak dan juga paksi mendatar. Okey, paksi menegak dan juga paksi mendatar. Kat sini. Kena ada paksi. Ini dia paksi. Kalau paksi saya guna yang ni lah. Kena ada paksi which is yang ini. Okey. Paksi dia kejap. Okey. Ni kena ada ni paksi menegak. Alright. Dan juga kena ada paksi mendatar. Ni dia. Alright. Kamu kena ada 2 ini. Paksi ni kita kira satu ciri lah. Satu ciri sahaja. So yang pertama, okey.
paksi. Dalam paksi ni, yang kedua paksi. Dalam paksi ni kena ada, alright, dia punya apa kita panggil tu, paksi mendata dan menegak, iaitu paksi X dan Y. Okay, paksi X, okay, dan Y. Kemudian, okay, dalam paksi ni juga kena ada skala, bukan skala, kena ada nombor lah, ataupun apa kita panggil ni, sekejap, ada satu perkataan tu, nilai, kena ada nilai, kena letak nilai terutama sekali bagi paksi Y. Okay, nampak ni? Alright, so paksi dekat sini. Saya letak dekat sini lah. Jangan tersalah pula kan. Kita letak arrow. Alright. Di manakah itu paksi? Paksi iaitu yang ini. Alright, paksi Y. Okay. Dan juga paksi X. Paksi X adalah paksi yang mendata. Nampak tu? Alright, kemudian kena ada nilai. Nilai dia yang ini. Kena ada nilai. Alright, so itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, okay, ciri yang ketiga, kita naikkan sikit sini. Okay, ciri yang ketiga, kena ada maklumat. Kena ada, bukan maklumat, bar dia, kena ada lukiskan bar. Kena ada bar. Bar kena adalah, kalau kamu dah ada paksi X dan juga paksi Y dan juga paksi X semua dah lukis tapi tak ada bar, tak ada maklumat. Okey, kena ada bar graf. Nombor 3, bar graf, ataupun ini adalah maklumat dia. Okey, kenalah ada maklumat dia. Kalau tak ada maklumat, itu bukan graf lah tu. Kan? Dah tak ada maklumat. Kamu hantar apa? Hantar kertas kosong nama dia. So bar graf yang mana? Yang inilah. Ini semua. Berdasarkan maklumat ataupun berdasarkan data yang kamu dapat. Alright, berdasarkan data yang kamu dapat, kamu tukar kepada bentuk graf, kepada bentuk graf yang ini. Itu adalah yang ketiga, bar, kena ada bar. Alright, kena ada bar. Yang keempat, ciri yang keempat, alright, kena ada skala. Ni dia. Alright, kena ada skala. Alright. Skala dia berapa kena ada skala ni. Nampak ni? Skala iaitu 1 cm mewakili 1 orang. Bermaksud 1 cm tinggi bar itu mewakili 1 orang dalam kelas itu tadi. So sini ada 10 orang yang menaiki kereta. Kalau yang ini sampai 4 kan, maksudnya ada 4 orang yang menaiki van. Nampak tu? Alright. Yang ini ada 5 orang yang yang ini 5 orang yang menaiki bas. Okey. Yang ini ada sampai 6, maksudnya 6 orang yang menaiki MRT. Dan 2 orang yang yang berjalan kaki. So daripada graf juga, okey, maklumat itu boleh diperolehi, dapat diterjemah oleh viewer kamu, oleh penonton kamu. Faham tak? Bila dia tengok graf je, okey, graf ni okey aku faham. So kalaulah kamu bayangkan graf yang ini, okey, saya bagi kepada kamu graf yang ini. Alright. Kemudian okey, graf yang kamu terima itu, okey, contohnya kamu terima graf ni tapi dalam bentuk macam ni sahaja. Okey. Saya hantar kepada kamu begini rupa graf. Okey. Begini rupa graf kamu. Dapat tak kamu perolehi? Skala wajib ada. Yes, betul. Dapat tak kamu perolehi maklumat yang sebenar? Tak, sebab tak ada bar. Tak mungkin kamu boleh faham ni graf apa. So bila saya delete ni, bila kamu dapat ni, terus kamu dapat fahami graf ini berkenaan dengan apa.
Dalam exam ada tanya ciri. Betul, ada tanya ciri. Soalan subjektif ataupun bahagian struktur. Dia ada tanya ciri. Kemudian ciri ini juga adalah sangat penting bila kamu nak lukis graf. Okay? Bila kamu nak lukis graf, kamu kena ada ciri ini. Kalau tak ada ciri ini, 1 markah akan dipotong. Walaupun kelima-lima ciri ini akan memberikan kamu 1 markah sahaja. Contoh ya. Kelima-lima ciri akan beri kamu 1 markah. Tetapi kalau kamu let one of the ciri ini kamu tak ada, tak letak, lupa, 1 markah itu dipotong. Bukan 0.2 markah, bukan. Dia akan potong 1 markah terus. Okay. So itu adalah ciri yang keempat, iaitu skala. Skala ni wajib ada, sebab saya kata ciri. Apa saya kata tadi? Ciri ni kalau tak ada, graf kamu tak sah. Iaitu skala. Skala pula dah. Skala. Okay, sini. Alright. Dan akhir sekali yang kelima, kamu kena ada. Inilah dia. Alright, iaitu apa dia? Yang ni apa? Yang kelima, petunjuk. Pandai. So petunjuk. Petunjuk ni tolong jangan letak banyak masa dekat sini. Alright. Soalan struktur tu macam mana? Soalan struktur tu yang soalan subjektif lah. Soalan struktur tu yang macam ni. Alright, contoh dia yang ini. Yang ini kita panggil soalan struktur. Nampak ni baru je saya bagi tahu. Okey. Nyatakan tiga ciri kegunaan jadual. Nampak? Baru je saya bagi tahu dah ada. TP2 tahap penguasaan 2. Kalau tak lepas, apa berlaku? Tak penguasai. So jawapan dia ialah nombor 1 kena ada tajuk, kena ada data, kena ada sumber. Pandai. Yes. Okay. So itu adalah jawapan dia. Letak dekat sini. Okay. Yang pertama tajuk. Okay. Yang kedua data ataupun dapatan. Sama sahaja. Ada orang panggil dapatan. Kena ada sumber. Ini dia. Alright. Okay. Saya besarkan sikit. Phone ni. Alright. So ini jawapannya. Okay. Nampak tu. Kena ada tajuk, data ataupun dapatan serta sumber. Alright. Boleh? Ni dia jawapan. Okey, baru dia cakap. Okey, kalau dia tanya, nyatakan 3 ciri instead of jadual, saya tanya nyatakan 5 ciri graf. 5 ciri graf. Cepat. Tajuk, okey. Lagi skala. Petunjuk. So kena tambahkan skala, petunjuk, bar, paksi. Betul. So dia berbeza ya. Setiap untuk jadual dan juga graf dia mempunyai ciri yang berbeza. Ini dia ciri dia. So saya nak kamu tandakan dekat yang saya dah bagi ni tadi. Alright. Seterusnya, okey, kita tengok pula soalan-soalan yang berkaitan dengan 3 kegunaan jadual. Okey, 5 kaedah digunakan untuk mengumpul dan mengumpul data dan juga maklumat. Sekejap alright, yang ini sekejap saya nak cari ada tak soalan. Ni yang membina jadual. Yang ini. Nampak tu. Okey, berkenaan dengan graf dan jadual dan juga graf ini, okey, seperti yang kamu tahu, kita ada graf bar mudah. Graf bar mudah yang inilah. Alright. Ini adalah graf bar mudah, okey, ataupun graf ialah graf bar mudah lah kita panggil. Alright. Kemudian kita ada graf susah. Graf susah yang mana? Yang ini ataupun kita panggil graf gabungan. Alright. Graf biasanya 10 markah ke? Graf biasanya 7 hingga 8 markah. Right, 7 hingga 8 markah. Graf gabungan up to 10 markah lah graf gabungan.
Graf gabungan dia sehingga ke 10 markah. Kalau tak buat, kalau tak buat 10 markah ni apa jadi? Banyaknya 10 markah. Katalah kamu jawab dah cantik dah paper tu, total markah kamu 80. Tapi kamu tak reti nak buat graf. So kamu skip. Keluar pula ketika itu graf gabungan. Ayo. So kamu skip graf gabungan. Jadi daripada 80 dah jawab cantik ni, dah jawab cantik, 80 markah dah dapat. Okey, kira cantik lah tu. Kalau 90 tu memang dah perfect jawapan ni. So jawapan kamu 80 dah dapat. Okey. Tetapi kamu skip dah, disebabkan kamu skip graf gabungan ini, 10 markah kurang jadi 70 markah saja. Nampak tu? Terus B daripada nak dapat A kan. Tapi kalau buat, kamu terus dapat 90 markah. Nampak tu? Terus dapat A. Nampak? Beza banyaknya 10 markah tu ya. Okey. So saya nak tunjukkan dekat kamu. Dia kata apa cikgu? Kadang-kadang saya confuse. Okey, confuse nak bina graf. Alright. So ada tak soalan graf? Okey, hujan. Ni dia. Okey. Sini ada bulan, suhu sahaja. Sini ada hujan. Alright, saya yang ini, okey. Yang ni tafsir kita masuk sekejap lagi. Saya nak cari, okey, yang inilah kita gunakan yang ini. Kita buat sampai Jun saja. Instead of 1 tahun, kita gunakan jadual ni untuk membina graf. Alright, masing-masing ambil satu paper ataupun kamu boleh gunakan, cikgu ada letak satu kertas graf dekat sini tak silap cikgu. Okey. Yang ini jadual tak apa, yang ni senang. Yang ni nak buat graf ni senang. Ini graf bar mudah. Graf bar mudah ni tak ada masalah. Yang ini pun graf, ini graf garis saja, ni pun tak ada masalah. Tak apalah, kamu ambil kertas, okey, kita buat jadual, kita buat graf sekejap. Okey, saya tak gunakan komputer. Saya boleh tunjuk dua cara lah, kita ada masa kan. Komputer dengan tapi komputer ni tak payahlah, kamu pun tahulah saya rasa kan. Alright. Kita buat dengan menggunakan kita melukis lah. Buat macam tu. So saya akan buat satu paper. Mana sebab saya nak gunakan view ni. Sekejap. Let me think. Saya ambil dekat sini lah. Saya ambil kat Google. Kertas graf. Kertas graf. Alright. Kertas graf kosong. Ni dia. So kamu dalam exam nanti akan diberikan something like kertas graf macam ni. Betul? Betul tak? Saya nak cari yang senang untuk saya guna, untuk saya download. Ni semua dalam Pinterest ni, Pinterest. Okey, yang ni mungkin yang ni kertas graf dalam bentuk PDF. So saya boleh gunalah yang ni. Kertas graf kosong. Ni dia. Alright. Saya save dulu, saya letak dekat desktop saya sekejap. Kertas graf. Alright, saya ada, kalau kamu tak nak guna yang cara komputer ni pun boleh, kita lukis sama-sama. Alright, so kertas graf. Ni dia. Baik. Macam mana ni? Tak boleh, yang ini .web. So saya kena, saya tak boleh guna yang itu. Saya cari sekejap, mana kertas graf yang boleh saya save sekejap ya. Save as, ataupun saya copy dulu. Copy image. Saya open with Microsoft Word saya. Alright. Boleh tak saya nak paste dekat sini? Yes, saya boleh paste. Alright. Saya besarkan sikit. Yang ni, yang setting ni kamu tak perlu buat. Yang ni saya nak tunjukkan je dekat kamu. Alright, nak lukis manual. Alright. And then saya save as PDF. Alright.
Senanglah saya nak guna nanti. Kertas graf. Alright, export. Okay, dah. Okay. Don't save. Alright, mana saya punya kertas graf? Alright, yang ini. Dah, saya dah dapat. Alright, okay. So, saya dah ada kertas graf ni. Kecilkan sikit. Ni dia. Alright, dan kita punya soalan kita. Alright, yang ini. Okay. Suhu jadual satu ni min suhu bulanan di bandar X. So, ciri dia apa tadi saya cakap? Ciri jadual. Okay. Ciri jadual mestilah kena ada jadual pula, graf kena ada tajuk. Ni graf gabungan kat sini. Graf gabungan yang ni. So graf kita akan berbentuk macam ni. Kena ada tajuk, paksi, okey, kemudian skala, data, bar, dan juga kita kena ada ni line ni, okey. Graf line kita ni yang mewakili maklumat yang kedua. Alright. So maklumat pertama kita adalah yang ini satu maklumat je lah. Cikgu ingat yang ini adalah suhu dan hujan. Mengada-ngada betul. Alright, kita guna yang ini je lah. Tapi kita buat sampai bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Kita buat sampai bulan Jun. So back to page 9. Okay, yang ini. 1.5. Tapi ni dia suruh kamu mentafsir kan. Saya tak nak buat mentafsir dulu. Saya ajar membina. Sebab ada yang kata confuse lagi nak buat suhu dengan hujan ni iaitu graf gabungan. So kamu tengok dekat sini graf gabungan ini, alright, dia biasanya dia gunakan untuk membandingkan dua benda yang berbeza untuk satu kategori. Contoh dekat sini dua benda yang berbeza adalah suhu dan juga hujan untuk kategori yang sama iaitu dekat kawasan Bandar Denai Alam. Page 9. Muka surat 9. Okay. So ni dia. Bulan minimum suhu which is temperature, kemudian hujan. Kita akan bina sampai bulan Jun, 6 bulan saja instead of 12 bulan lah. 12 bulan panjang sikit kan. So kita buat 6 bulan saja. So tengok sini macam mana cara dia. So saya ada kertas graf. This is my kertas graf. Alright, yang pertama sekali kena ada ciri yang pertama kan. So kalau ciri yang pertama tu tajuk kan. So tajuk kita buat kemudian pun tak apa. Yang kedua kita lukis bar. Okay, paksi dulu. Sebelum kita nak lukis bar, kita kena buat paksi. Alright, okay. So, nak lukis paksi tu, kamu kena fikir tentang skala dia. Berapa cm? Ini page 9. Page 10, sorry. Mungkin dengan title page 10 lah. Dengan cover. Alright. So, nak buat skala tu kamu kena tengok dia punya data ni. Okay, cari maximum value. Alright, max value. Ini adalah tips bagaimana untuk kamu membina skala ataupun untuk kamu membuat skala. Kena cari maximum value untuk setiap gabungan data, iaitu suhu dan juga hujan. Max value ni adalah nilai maksimum lah. Okay. Untuk max value temperature dan juga mean value temperature. Okay. Kalau temperature ni maximum value dia adalah 32. Kita buat sampai Julai je kan. Kita buat sampai Jun je kan. So 32. So max value equals to 32. Kamu kena pastikan dulu. Minimum value dia adalah bersamaan dengan berapa minimum value? Kat sini paling rendah mean value minimum tu yang paling rendah 26. Begitu juga dengan jadual pula. Data yang kedua iaitu hujan. Maximum value hujan ialah berapa dekat sini? Berapa? Daripada Januari sampai Jun. Sampai Julai. Kita buat sampai Jun saja. Sampai 315. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Okay, so kita buat sampai Jun saja. Kita buat sampai Jun saja. Kita buat 6 bulan saja, setengah tahun saja. So kat sinilah.
Nampak tu. So max value adalah 315 mm. Alright, 315. Kemudian mean value dia berapa? Itu kamu kena pastikan. Ya, 85. So dah. Bila kamu dah dapat nilai ni, okey, kamu tahu, okey, macam mana ataupun berapa skala yang kamu nak guna. Alright. Untuk hujan kita boleh guna berapa agak-agak? Sebab maksimum value 315. Alright. So ini kertas graf kamu. Kamu nak lukis, tips dia tolong guna penuh kertas graf. Tapi kalau penuh janganlah sampai tajuk tu dekat tempat putih ni. Ataupun dah sipi je dekat atas ni. No, tajuk tu mestilah dekat sini. Kamu guna dekat sini. Ataupun yang last grid ni, last grid ni. Kamu letak tajuk. So maksudnya bar kamu tu, graf line kamu tu, graf titik. Okay, dekat sinilah. Dan bar kamu maksimum mungkin kamu boleh lukis sampai sini. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kita bagi 7 pun boleh. 6 lah, 6 kat sini. So kita start daripada grid ni. Kena tolak markah ke? Tak kena tolak markah tau. Tapi, alright, untuk kamu berikan interpretasi yang baik, first impression, faham tak? Kamu punya, kamu bayangkan kamu ni pemeriksa kertas. Kamu bukan ada satu kertas saja. Kamu bayangkan kamu ni cikgu kamu. Kalau sekolah kamu tu ada 200 orang dalam satu level, bermacam-macam bentuk graf dia dapat. Alright? Tapi dia akan lebih macam, senangnya, sedapnya mata memandang. Bila kamu bagi satu-satu yang kemas, faham tak? Memang tak ada tolak markah. Alright? Tak ada tolak markah. Tapi kalau ditolak markah pun, kamu jangan tanya kenapa. Sebab mungkin kalau kamu tanya, cikgu kamu akan cakap, saya tak faham apa kamu tulis. Graf kamu, graf bar dengan graf garis bertembung antara satu sama lain. Siapa yang ajar kamu macam tu? Cikgu kamu akan bagi tahu macam tu. Nampak tak? So that's why saya kata fikir dulu. Kamu kena buatlah lebih kurang 2-3 graf dan kamu akan faham. Okay, kita move on. Nak bina dia sekejap. Senang sahaja. Yang pertama kita lukis kita punya apa nama dia tu, paksi. Walaupun sebenarnya paksi tadi kan kita letak dekat ciri yang ke berapa kita letak tadi? Ciri yang ke 3 tak salah saya ataupun yang kedua. Jadi tapi cara melukis kena lukis paksi dulu. So saya bagi tebal sikit, nampak kat sini. Alright. No, saya kecilkan dulu ya. Saya kecilkan dulu, nanti saya besarkan balik. Senang untuk saya lukis. Alright. So ini paksi Y, kemudian okay, saya naikkan dulu sebab nanti nak kena ada. Okay, paksi Y saya sampai sini. Paksi Y sebelah kiri akan mewakili data untuk bar kamu. Alright. Paksi Y sebelah kanan akan mewakili data untuk graf garisan kamu. Okay. Saya terus je lukis 2 paksi, senang untuk graf gabungan. Ada setengah cikgu cara dia lukis satu-satu kan. Saya nak letak 2-2 sebab apa? Mula-mula senang dia letak 2 sebab bila kamu letak 2-2 paksi, kamu akan buat lebih kemas lagi graf kamu. Sebab kamu tahu mana yang nak kena langgar, mana yang tak kena langgar. Macam tu. Mana sepatutnya, bar ni nak letak kat mana sepatutnya supaya dia tak berlanggar dengan paksi dan sebagainya. Alright. Okay, kemudian ini paksi Y dan juga kita lukis paksi X. Alright, macam ni. Nampak tu? Alright, so ini adalah paksi X. Okay. Right, like this. Saya besarkan sikit. Okay, sebab saya nak tengok sama ada saya betul-betul dekat sini ataupun tidak. Alright. Inilah dia. So ni saya kena naikkan. Like this. Alright. Macam ni. Tu dia. Nampak? Okay. Tu. Ni line dia. Okay. Ni line dia. Alright. Okay, paksi X dan Y. Okay, kemudian kita lukislah bar dia. Okay, bar hujan ni tadi. Okay, mewakili graf bar. Okay, maksimum. Okay, kita start daripada, sebab kita buat sampai Jun saja. Okay, kita start daripada Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. So ada 6 bulan kan?
6 bulan. Kenapa sebelah panjang, sebelah pendek? Okey, paksi ni satu panjang, satu pendek because sebelah yang pendek ini adalah untuk bar. Alright, sebelah yang panjang ini adalah untuk apa nama dia yang tinggi ni adalah untuk graf garis. Tak payah tulis lagi ke? Nak tulis lah ni? Alright, kita nak tulis dah. Okay, so skala. Kita kena letakkan skala dulu untuk graf bar sebelum kita melukis bar tersebut. Alright, so back to the jadual. Okay, maximum value untuk hujan ialah 315. Kalau kita, kamu rasa, kalau kamu fikir graf berapa yang paling sesuai? 50, 100, 20, 50, 100. Mana satu? Kalau kita buat 20, kiralah ini ada berapa? Berapa grade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grade. Okay, untuk bar. Alright, 7 grade untuk bar. Jadi, kamu rasa yang sesuai berapa? 50 sesuai. Alright, so kita buat gandaan 50. Okay, so kita tulis dekat sini. Alright, kita buat gandaan 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So maksimum 350, betul? So saya buat 350. Alright, dekat sini. Kan? Alright, sini kita letak kosong lah. Kosong, okay. Mula-mula kosong. Alright, kemudian, nampak tu? Kemudian kita letak dekat sini kosong. 50. Alright, 50 kat sini. Kemudian naik atas, alright. 100. Kan? Okay, 10, 100. Kita letak dekat sini. Alright, kemudian 150 di sini. 150. Alright, kemudian 200, betul? 200, alright. Okay, 250. 250. Okay, dan kita kat sini ada terlebih satu. 300. Nampak tu? Alright, nampak ni? Nampak tu? Alright. So kita masukkan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup. Jadi saya nak buat bar saya separuh sahaja daripada satu grade. Cantik Miss buat, kemas sangat. Yelah sebab pakai komputer kan. Boleh lah kan. Alright. So kita guna shape-shape yang ada ni lah. Kalau kamu buat guna PDF, kalau kamu guna Windows, alright, kamu boleh guna Adobe Acrobat ataupun kamu boleh guna Microsoft Edge sahaja. Microsoft Edge sahaja. Kamu open with PDF tu, kamu right click, pilih open with Microsoft Edge. Microsoft Edge, the latest version untuk Windows 10, tak silap saya lah. Dia membenarkan kamu untuk edit PDF. Alright? Dan kamu boleh save juga. So kamu guna je yang tu. Macam saya guna MacBook kan. So ada viewer. Viewer ni lebih kurang lah macam Microsoft Edge tu. Alright. Kenapa 350 bukan 315? Alright. 350 ni maksimum yang kita boleh lukis. Tapi maksimum value kita adalah 315 yang kita kena lukis. Alright. So kita pergi kepada bar yang pertama Januari 180. Alright. So saya lukis Januari dekat sini. Alright. Separuh bar sahaja. Okay. Okay, sebab saya tak nak dia berlanggar. Alright. Separuh bar maksudnya berapa tadi? 180. Alright. Kita punya ni 150 kan. So ini ada 10 small grid, ada 10. Alright, untuk ke 150 maksudnya 2 small grid ini, 2 grid yang kecil. 110, 120, 130, 140, 150. Faham? Jadi 2 grid itu mewakili 10 ml. 10 mm, alright, mililiter. Alright. So kita letak dekat sini. 10, alright, 20, dia sampai berapa? 180, 180 atas lagi. Alright, 150 kan? Sini 160, 170, 180. Nampak tu?
Okey, dan saya warnakan warna mula-mula ia adalah warna biru. Alright. Okey, nampak tu warna biru. Kalau kamu nak letak atas garis pun tak apa, adjust sikit. Like this. Alright. Yang kedua. Yang kedua. Alright, so kena rapatkan ke? Okey, kena rapatkan. Kalau nak rapatkan pun boleh. Kalau kita tengok dekat sini kan. Alright, kamu punya jadual ni. Okey, yang ini sebenarnya disebabkan oleh dia punya bar itu banyak. Okey, sebenarnya bar tu kalau kamu nak rapat ke, nak jauh ke tak apa. Alright, untuk saya kalau saya rapatkan tak cantik saya punya graf. Sebab saya ada 6 bar sahaja. Jadi saya jarakkan. Boleh? Alright. Okey. So saya gunakan warna biru ataupun warna lain lah. Sebab warna biru dah jadi warna untuk saya punya ni kan. Saya punya value tu. Saya tukar kepada warna hijau ni. Nampak tak warna hijau ni? Ataupun warna hijau lain sikit. Warna hijau yang inilah lain sikit hijau dia. Salah. Mana dia? Is it this one? This one. Kenapa cair pula? Yang ini. Ni dia. Okey. So 180 Januari, Februari 85 sahaja. So saya just copy paste lah ya. Saya copy paste 85, saya buat setengah bar kat sini. Alright. Okey, 85. So 50 kan? 50 kat sini. Alright. So saya besarkan sikit biar senang nak nampak grid yang kecil tu. 50, 60, 70, 80 dekat sini. So 85 is this one. Nampak tu. Macam ni. Okey. Nampak graf saya ni. Sebab saya buat separuh saja. Separuh grid yang besar. Macam ni. Alright. So February dah settle. March 94. Okay, March. Okay, saya copy paste sini. Saya letak separuh lagi dekat sini. Alright. 94 kan. Okay, so ini 85. Sekejap Okay, 85. Okay, kalau 90 dekat sini. 85, 90 kan. Kemudian sini 100, okay. 90 dia 94. Dia 95, bawah sikit saja. Like that. Agak-agak saja. Alright. Kemudian 118, 226. So 118. Okay, copy paste yang ini lagi. Alright, half daripada grid yang besar. 100 dekat sini. 110, 120 dekat sini. Dia 118. So saya buat bawah sikit sini. Alright. Kemudian Mei 226. Alright, Mei 226. Saya copy paste lagi, letak di sini sama macam biasa. 200. Okey, 26. 200 dekat sini. Alright, 26. Okey, maksudnya kat sini sekejap kita gerakkan sikit. 200. Alright, 200. Okey, kemudian sekejap. Dia okey betul. 200. Kenapa saya okey, 200 kat sini, 210, 220, 225, so 226 sikit kat sini. Dan akhir sekali 315. So yang kawan kamu tanya, kenapa 350 kita label bukan 315? Kita label 350 sebab itu maksimum yang boleh kita lukis. Yang kena kita lukis ialah 315. Alright, so saya copy paste. Alright, saya letakkan dekat sini 315 kan. So 300 dekat sini 300. Alright. Okay, 310, 315. Macam itu. Nampak tu? So siap dah graf bar. Kita jangan lupa untuk kamu kena buat kolom. Ya, kena buat macam ni lah. Kena lukis. Kamu lukis pakai pembaris. Ya. So, labelkan dekat bawah ni. Iaitu, sini apa dia? January. Okay. January.
Alright, sekejap kita lukis apa namanya ni pula Januari, Februari, okay. Kemudian, alright, okay. Februari, March, okay. Alright, April kat sini, April, okay. Mei. Ini kalau lukis manual tau, ini bukan pakai komputer, ini saya tunjuk pakai komputer tapi kamu kena lukis manual dekat garis-garis, graf grid tu, kertas graf tu, okay. Guna pembaris pensel, alatan kamulah, okay. Januari, Februari, March, April, Mei, Jun. So settle kamu punya graf, apa namanya, graf bar. Kemudian graf garis pula, sekejap kita habiskan. Graf garis ni senang, di mana kalau kamu tengok kat sini Januari, maximum value kat sini 32, yang ni 26 kan. Alright, so kalau kita tengok kamu nak start daripada bawah ni pun tak apa, sebab apa? Bar kamu, titik tu akan berada pada 10 yang terakhir, iaitu 20 hingga 30. So kamu letak 10 pun tak apa dekat sini. Contoh 0, 10, 20, 30. Kat sini naikkan sikit 35, kita letak 30 dekat sini lah. Ataupun kita letak dekat bawah ni, iaitu kita lukis dekat sini 0, alright, sini 0, alright, 0, 10, 20, 0 dekat sini. Okey. Nampak tu. 10 dekat sini. 10, okey. 20, alright. 20 dekat sini. Kemudian 30. Kita letak 30 dekat sini. Alright. So maximum value adalah 32 kan. So paling besar pun kamu boleh letak adalah 40. Kamu jangan letak 35 sebab kamu kena ingat kamu punya bar skala untuk graf garis kamu 10 kamu buat. Kalau untuk graf bar kamu buat 50. So gandaan dia kena sama. Walaupun maximum value kena lukis 32 sahaja. Jangan letak gandaan dia tiba-tiba atas ni 35. No, cannot. Macam mana nak tahu nak letak kosong? Kamu anggarkan. Okey, ada yang kata cikgu kenapa letak kosong dekat bar ni? Berdasarkan data saya tak ada data untuk suhu 0 hingga 10, 10 hingga 20. Tak ada. Betul tak? Jadi, saya boleh mula dekat bar. Kalau guna 8 pun boleh. Betul. Gandaan 8 pun boleh. Maksudnya 0, 8. Tapi kalau 8, disebabkan grid ini, kotak grid ini sayang, ada 10 grid kecil. Jadi senang untuk saya bahagi. Kalau kamu buat 8, sukar untuk kamu bahagikan grid kecil itu. Okey? Kamu kena buat gandaan 2, 5 ataupun 10. Itu sangat senang. Alright? Ya, gandaan 5 pun boleh. Tapi kalau gandaan 5, kamu kena start dari bawah lah. Gandaan 5 mungkin kena start sini. 5, 0, 5. Alright, 10, 15, 20, 25, 30. Sebab apa? Sebab kamu kena pastikan graf garis tidak melanggar bar kamu. Okey? Graf garis yang baik tidak melanggar bar. Faham tak? Jangan bertembung, nanti dia accident. Okey? Dia accident, tak nak. Alright. So, dah lebih masa 3 minit. Tak apa, kita habiskan sekejap saja. Okey, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. Okey, so Januari saya letak kat 26, 28, 28, 29, 32. So saya ambil teks, okey. Saya buat star, mana star saya? Sinilah star. Saya gunakan saiz yang besar sedikit. Alright. Cepat. Alright, macam ni. Okey. So saya colorkan teks ini warna hijau jugalah biar senang nak tengok. Sama. So yang pertama tadi apa? 26, 28, 28, 29. So Januari dekat sini kan. So tengah-tengah dia ambil. Dia 26. 26 so atas ni. Tengok sini. Sekarang kita tengok paksi Y sebelah kiri ya. So 26 should be
Should be kat mana? Dekat sini, 26. Alright. Okay, 25, 26. Okay, kemudian 28, 28. Kena ada dekat sini kan? Kena ada dekat atas bar ya, atas bar. 28. Okay, nampak ni, atas bar yang ini. Atas bar ni, kamu kena pastikan dia atas bar. Kalau kamu kalau kamu takut dia sengit, ambil pembaris. Contohnya macam ni, saya ukur dulu, ambil pembaris. Okay, dekat mana nak kena letak? Dekat tengah. Okay, macam ni. Okay, betul tak tengah? Okay, betul. Okay, yang ini betul tak tengah? Okay, tengok balik. Tak betul. Kat sini tengah dia. Nampak tu? Alright. So jalankan sikit yang ini ke sini. Baru betul. Barulah cantik. Kekemasan. Alright. So 28 kemudian 28 lagi. 28 dekat sini kan. Okay. So kita letak juga di tengah-tengah dia. Okay. 28, 28. Okay. Kemudian 29 dekat sini. Okay, 29. Alright. 29. Okay, 29 lagi. Okay. Kemudian akhir sekali 32. 31, 32. Nampak tu? Nampak tak? Jadi saya langgar tak bar saya? Saya tak langgar bar. Alright. Kemudian freehand. Saya cuba buat freehand kat sini. Okay, guna color ni. Boleh tak nak freehand? Right, saya start. Alright. Okay, lagi. Like that. 32. Macam tu. Okay. Alamak, lupa. Dia bukan pakai tu. Dia pakai, mana saya punya dah hilang. Mana saya punya pensel ni? Okay. Yang ni tak boleh. Ni tak boleh okay, saya buat macam ni. Dia kena buat satu-satu. Okay. Kemudian saya kena buat satu-satu. Tak apa, lambat sikit. Jadi kamu sambung macam tu. Faham tak? Buat lukis ya. Lukis. Contohnya, okay, saya buat macam ni dulu. Alright. Lepas tu kamu sambung lagi. Lukis. Kemudian daripada sini ke sini ke. Macam tu. Sebab saya punya ni yang function tu tak ada. Jadi kamu kena lukislah betul-betul. Like that. Alright. Dan last sekali. Macam ni. Okay. Sampai ke sini 32. Alright. Tengah dia pastikan. Okay. Sambung titik. Guna pembaris boleh guna pembaris, tapi tolong yang eloknya buat smooth lah, freehand macam tu. Kalau kamu ada curve pembaris tu pun bagus. Alright, jangan lupa type dekat sini bulan. Okay, namakan paksi kamu ya. Paksi kamu kena namakan dekat sini bulan. Okay, yang ini adalah yang atas sebelah kiri, paksi belah kiri. Okay. Paksi X adalah bulan, okey. Paksi Y sebelah kiri adalah apa dia? Hujan. Okey, hujan dalam nilai mm. Okey, buat macam ni. Okey, hujan. Okey, dan paksi Y sebelah kanan, okey, adalah apa dia? Suhu dalam temperature. Okey, suhu. Okey, dalam nilai temperature iaitu darjah Celsius. Saya tak ada darjah, saya guna star. Darjah Celsius macam tu. Alright. Okey, kemudian jangan lupa apa lagi? Last sekali barulah kita letakkan tajuk. Apa tajuk yang possible? Ambil je balik. Suhu dan hujan bulanan di Bandar Denai Alam. Okey, suhu. Alright. Dan hujan bulanan. Okey. Hujan bulanan di Bandar Denai Alam pada 2018. Macam tu. Okey, saya kecilkan sikit. Alright.
Ni dia tajuk kita. Letakkan di tengah. Siap? Dah boleh hantar. Skala. Lupa. Okey, skala. Skala untuk hujan ni, untuk graf gabungan kita ada 2 skala ya. Okay, that's why kalau skala untuk graf gabungan tak tulis pun tak apa. Kalau graf mudah, graf bar mudah, yes, kamu kena tulis skala. Sebab untuk graf gabungan kita ada 2 skala. Tak perlu letakkan skala. Janji kamu kena letakkan asalkan kamu letak tajuk untuk skala tersebut, okay, which is skala skala pula paksi Y, kamu letak tajuk, paksi Y sebelah kanan dan kiri pun letak tajuk, paksi X pun letak tajuk. Tu dia. Alright. Boleh tak? Okay, so ini adalah contoh dia. Macam ni. Inilah dia graf dia. Alright. So next, okay, saya akan sambung untuk mentafsir dan juga saya akan pilih lagi satu topik kemahiran geografi. Alright. Kita akan, kalau kita buat paksi tu sama, macam mana? Sama markah boleh. Kalau sama markah, sama panjang, kalau kamu punya paksi tu berlaga, okay, graf kamu berlaga, potong markah. Kalau tak berlaga macam ni, tak apa. Okay, kalau macam saya buat panjang sikit kan. Kalau saya nak turunkan sikit pun tak apa, tak ada masalah. Alright? Okay, kita jumpa lagi nanti dalam next session. Saya ada session yang kedua, saya tengok hari apa. Alright, nanti kamu tengoklah balik jadual tu. Saya dah siapkan nota, kita akan sambung kemudian dengan topik kemahiran geografi yang lain pula. Terima kasih join kelas saya hari ini. Bye. Assalamualaikum. Happy holiday. Bye. Salam sejahtera.